السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan memberi tunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah Subhanahu wa taala, merekatkan diri serta mengharapkan pahala daripada yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah di surah An-Najihin. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati, diberkati, diluaskan rezeki, dikabulkan hajat, terpelihara berbagai jenis fitnah, terpelihara berbagai jenis yang tidak diingini, terpelihara berbagai jenis tipu ragam kejahatan. Salamun ala Nuhum fil alamin, salamun ala Nuhum fil alamin, salamun ala Nuhum fil alamin. Terpelihara berbagai jenis penyakit dan disembuhkan berbagai jenis penyakit zahir dan batin bagi diri kami dan keluarga kami. Amin Allahumma amin. Tajuk kita hari ini umum. Kalau ada nak tanya, mungkin selepas 15 minit ke nak tanya soalan berkaitan dengan masyakil ataupun masalah berkaitan dengan akhir zaman ataupun berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan ilmu yang lain. Sebabkan saya ni, masa saya belajar, saya tak fikir saya akan mengajar, tak fikir akan menjadi ustaz, tak fikir akan mengajar di Jabatan Agama, tak fikir akan jadi sebahagian orang dalam perubatan Islam, bahagian JAKIM. Memang tak fikir. Asal cerita saya ni iaitu daripada sekolah kementerian, bawah kementerian, iaitu di Mesir. Orang yang kerja di Mesir ni kebanyakannya anak-anak diorang ni, diorang tak akan hantar pondok ke mana-mana. Dia hantar sekolah, hantar anak kementerian. Bila anak kementerian, sistem pendidikan yang ada dalam sekolah tu Darjah 4 sama macam tingkatan 5 punya mata pelajaran. Dan Malaysia ni memang ke belakang dalam segi ekonomi, dalam segi pembangunan dan sebagainya. Dengan US dan sebagainya, ada kata 10 tahun, ada kata 30 tahun ke belakang. Penyakit-penyakit yang sekarang ni kat Malaysia, untuk nak selesaikan masalah penyakit-penyakit macam contohnya OQ, masalah-masalah autism dan berbagai jenis penyakit. Di negara luar, orang yang penyakit autism dan sebagainya, OQ, boleh kahwin sesama sendiri dan dapat anak yang sihat walafiat. Itu negara luar. Malaysia ni apa jadi dengan anak autism? Sekolah je macam mana? Pembayarannya tinggi, tetapi produk keluarannya macam mana? Maka semua tu tidak ada penjelasan. Lepas tu bantuan OQ bagi orang yang tidak bekerja, berapa kerajaan bagi? 400. Kalau umur je 40 tahun tidak bekerja, 400 je boleh tak? Itu nak bayar sewa rumah pun tak dapat. Kalau bekerja, dia bayar 300. Itu dalam, iaitu kebajikan masyarakat. Maksudnya Jabatan Masyarakat Malaysia tidak ada update. Dia masih lagi pakai tahun 80-an punya kes, tak ada update. Maka benda ni berlaku banyak masalah di Malaysia, terutama sebab mundur ke belakang. Maka bila saya balik Malaysia, ayah saya dah habis berkhidmat 20 tahun kat sana kat Mesir. Saya balik Malaysia. Bila balik ke Malaysia, saya dimasukkan dalam sekolah agama menengah berjaya 10 ulangan. Bila masuk dalam sekolah agama, dalam proses yang sama,
Saya punya pendidikan tidak ada langsung masa saya lahir sampai masa saya tingkat 1, tidak ada pernah belajar bahasa Melayu. Tulisan Melayu tak pernah tulis, baca tak pernah, Jawi apatah lagi. Lepas tu dalam masa yang sama di Mesir, saya belajar agama boleh buat pilihan. Nak belajar boleh, tak belajar pun boleh. Sebab mengutamakan akademik, mengutamakan bahasa Perancis, utamakan bahasa Inggeris, Jerman dan computerized dan sebagainya, dan sains dengan matematik bahasa Inggeris. Maka bila saya masuk dalam benda tu, terkejut, shock culture, terkejut dengan suasana. Lepas tu masuk kat dalam tu, masuk kat situ bukan dia masuk belajar sekolah balik rumah, tak. Masuk sekolah, masuk terus dengan asrama sekali, yang dipimpin oleh sama-sama batch dengan kita, bukan mak ayah yang pimpin. Dalam masa tahun yang pertama bila belajar, saya nampak ada banyak benda yang saya tak faham dalam bidang agama. Sebab ada 10 subjek dalam bidang agama, saya tak faham apa benda ni. Maka saya selidik untuk nak memahami agama ni. Mesti ada je punya asas dia. Mana asas dia? Dalam bab tajwid mesti ada asas dia. Dalam bab qiraat mesti ada asas. Kalau kita kata tajwid, ada 3 benda: berkaitan dengan makhraj huruf, berkaitan dengan tajuk sendiri, berkaitan dengan sakta, ataupun perhentian daripada cara nak baca, cara nak membaca. Itu 3 benda yang asas dalam nak membaca Al-Quran. Dalam segi kefahaman Al-Quran itu cerita lain. Bila masuk dalam asas agama tu tak nampak. Guru-guru agama yang ada kat sana, dia tahu yang kita ni tak tahu, tapi tak bimbing. Apa patut untuk buat, menyebabkan kita ni hilang arah. Apa nak buat? Sampai saya tanya, ramai guru-guru tanya dan sebagainya, sampai soalan-soalan dikemukakan pada guru-guru yang mengajar di sekolah ataupun guru-guru mengajar di masjid-masjid. Dia tanya soalan-soalan yang kita tak nak jawab. Kita pun pening. Sebab saya sekolah agama dan datang pada Mesir. Bila tajuk kan, lebih menyebabkan saya emosi. Emosi iaitu tekanan. Apa sebenarnya agama nak? Tak cukup dengan semayang. Semayang sudah, balik sudah lah. Lepas tu meninggal, masuk syurga. Sebab dah Islam, dah sembahyang. Itu pemikiran majoriti masyarakat. Saya pun jadi macam normal majoriti masyarakat. Dah semayang, apa perlu nak tahu banyak-banyak benda ni dan sebagainya? Apa benda sebenarnya nak tahu? Maka kat situlah bermulanya saya banyak bertanya dan banyak minta doa kepada Allah Ta'ala tunjuk jalan. Agama sebenarnya apa je nak? Starting kat situ, kita 4 saya jumpa pondok. Bila saya jumpa pondok, yang kenalkan saya pondok, orang UKM, pelajar UKM. Pergi ke pondok. Bila pergi ke pondok, kat pondok tu sendiri kata, mengajar masa tu kitab Matla' al-Badrin. Dia kata inilah cara kaedah mazhab Syafi'i. Masa saya di sekolah, saya tak tahu niat mazhab Syafi'i ataupun takbir letak tangan mazhab Syafi'i. Kita ikut ahwal, kita ikut keadaan semasa. Macam mana letak tangan, kita tengok orang semayang, kita ikut. Orang yang kita lihat itulah guru kita. Tetapi dalam ilmu yang secara berkitab mengajar kita buat semayang tu macam mana, tak ada dijelaskan masa di sekolah. Walaupun di rumah tak diajar dengan terperinci awal bab sampai habis bab, tak ada. Maka benda itu fardu ain, benda itu asas. Bila belajar benda itu, baru akan ada kemusykilan, baru akan ada soalan-soalan, baru kita faham mana yang dia punya asas ni, mana daripada sejarah ni, mana daripada hadis ni, mana daripada Al-Quran. Tetapi benda yang asas yang kita nak tahu tu tak ada. Dan majoriti masyarakat zaman sekarang ni, benda tu tebuk-tebuk. Dia tebuk sini sikit, tebuk sini sikit, tebuk sini sikit, tebuk sikit. Lepas tu kita kata, mana kitab yang kamu pegang supaya nak jadi rujukan? Dia pening. Buku yang kamu rujuk tu mana? Yang kamu belajar daripada awal kamu semayang sampai semayang, kaedah kitab tu apa? Apa kitab yang kamu belajar? Lepas tu, dalil daripada kitab tu datang pada mana? Kena jelaskan. Kalau tak boleh jelaskan, maksudnya kita belajar cara melihat orang buat, kita ikut orang tu, taklid orang tu buta, ataupun kita ikut orang tu sebab kita mempercayai orang tu. Lepas tu nombor 2, kita dengar daripada ustaz-ustaz mengajar, kita ambil sikit-sikit. Macam sekarang ni, daripada YouTube kita tengok, oh macam ni kita buat.
Daripada FB kita tengok, oh macam ni kita buat. Daripada FB kita tengok lagi-lagi TikTok dan sebagainya. Maka bertambahnya ilmu kita dengan media medsos. Benda itu tak ada masalah. Tapi kalau lepas fardu ain, kita tak ada masalah. Tapi kalau tak lepas fardu ain, dia jadi lain. Sebab kadang-kadang menjadi kontra. Kadang-kadang ijtihad ulama kita tak tahu nak membeza. Ini ijtihad ataupun muafakat. Ada muafakat ulama terhadap satu benda, ada yang ijtihad daripada ulama yang kita boleh bertukar-tukar pandangan. Iaitu kita tengok pandangan yang macam ni, kita kata benda ni memang ulama ni kata macam ni, tapi ulama ni kata macam ni. Saya cenderung pada ulama ni. Itu tak masalah bila kita belajar dengan cara yang betul. Cerita saya yang sedikit ni nak beritahu. Maka dalam proses saya belajar pondok, starting saya belajar ilmu agama tu daripada asas. Bila belajar ada kurang. Belajar ada kurang. Sampai pelajaran saya tu daripada umur lebih kurang 16 tahun sampai umur saya 31 tahun. Orang kata sama, kenapa belajar lama sangat? Sebab nak memahami agama. Orang tak faham. Kita dulu masa tu saya tidak menghiraukan apa orang cakap, sebab saya nak tahu apa yang Allah Taala nak, apa yang Nabi nak sebenarnya. Makan masa begitu lama. Sampai umur 31 tu baru saya dapat tahu asas-asas agama, peraturan agama, semua tu saya nampak. Dah lama tu. Jadi baru saya lepas tu saya nak sambung balik belajar, tak dapat sampai mengajar sampai sekarang ni. Lepas tu bila saya lihat masyarakat, rupa-rupanya masyarakat majoriti tidak ada tahu asas agama. Macam asas bawa motor, asas bawa kereta. Dia tak tahu asas bawa kereta. Bila kita kata tahu bawa kereta, tahu, kita pun bagi kunci aja. Bagi kunci aja, nak buka pintu pun tak kerti. Cakap macam mana ni nak dah bagi kunci kat je. Tak apalah, mungkin dia tak pernah ada kereta macam ni, kita pun tekan buka. Okey, tekan. Lepas tu letak kunci macam mana tak tahu, mungkin tak. Lepas tu dia pun kata macam mana nak bawa. Hai, kamu kata dah tahu asas. Steering dengan gear, dua benda yang penting. Steering, gear dengan tekan minyak dengan brake. Kalau auto biasa benda tu. Kalau benda tu dia tak tahu, macam mana dia boleh buat kereta? Dia boleh cakap saya boleh buat kereta. Tetapi kalau kita start suruh je bawa kereta je, boleh tak? Kalau je boleh, maksudnya dia tahu asas kereta. Begitu juga motor. Kalau je boleh bawa motor, maksudnya boleh. Begitu agama lain. Agama ni tak boleh contohkan dengan buat kereta, buat motor dan sebagainya. Agama ni bila kita lihat dia bercakap. Kita melihat je nulis. Kita melihat dia daripada, iaitu menjelaskan satu masalah bila kita tahu dia ni ada asas ataupun tidak ada asas. Asas nak buat bangunan, kita boleh start pada atap. Boleh buat atap, boleh buat atap. Tapi mana yang kamu nak letak tanah? Tanah tak ada, atap dah buat. Macam mana tanah tak ada, atap dah buat? Sama juga dengan orang yang nak bagi madrasah, tanah buat madrasah. Banyak orang bagi tanah nak buat madrasah, tetapi ada penipuan. Dia bagi tanah ke ustaz. Ramai kawan-kawan saya ustaz yang dia bagi tanah. Dan ada berapa ramai kawan dia minta saya hadir, sebab saya ini tegas. Sebabkan saya belajar dalam bahagian syariah masa di Yaman dulu, bahagian iaitu bahagian fiqah ataupun bahagian undang-undang Islam. Dan syariah iaitu ada berkaitan dengan jenayah, ada kaitan dengan faraid, ada kaitan dengan muamalah ekonomi. Maka bila saya duduk dengan dia, saya dengarlah orang yang kata tanah dan sebagainya nak bagi dan sebagainya. Bila bagi, mula-mula sekali kata tanah ni besar sekian. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, kalau lawyer tak ada manfaat saya ada di situ. Maka lawyer ada dan sebagainya. Lepas tu dah datang tanah. Bila dah buat tanah tu dan sebagainya, cakap sampai setengah jam, saya pun kata saya nak bercakap, tapi dia orang tak kisah cakap. Saya cakap dengan kawan saya, cakap saya nak balik. Lepas tu kawan cakap tak apa, nanti saya bagi masa. Lepas tu dia orang tanya, cakap kat situ ada PPM pun ada, ada pembeli pun ada. Lepas tu saya pun bila bagi backup, saya tanya, tuan tanah ni siapa? Dia, okey, ada tak geran tanah yang kamu punya betul? Tunjukkan. Dia kata ini masih lagi keluarga punya, semua apa tak dibagi. Kalau tak bagi kan, belum lagi hak milik kamu. Bila belum lagi hak milik kamu, macam mana kamu nak pindah milik tu pada kita? Kamu ni nak tipu orang ke apa? Lepas tu saya tanya lawyer, boleh tak kita ambil tanah orang tu bukan dia punya lagi? Jadi dia kata ini kita tak check dulu. Lepas tu saya balik.
malah nak pening nak gaduh-gaduh, saya balik. Maka ramai orang banyakkan dia anggap nak buat kerja agama ni tidak menjalankan hukum adat, kebiasaan manusia. Mungkin kena tertipu, mungkin ada orang niat yang jahat, tidak mengikut benda yang betul. Maka semua ni proses-proses agama membimbing dan memberi keselamatan. Islam menjamin keselamatan. Bila kita faham, kita tahu kaedah, baru kita buat, baru kita tahu. Tapi bila zaman sekarang ni, saya nampak ramai sangat masyarakat asas-asas agama tu tak kuat. Bila tak kuat, banyak benda yang je salah faham. Banyak sangat salah faham. Maka ada benda tanya tuan-tuan, ada benda ditanya, benda kemusykilan pada bulan Ramadan ni, supaya itu buka. Dah terdiam. Sebab apa terdiam? Ada banyak tanya. Tak, belum lagi, tak sampai lagi. Idea tak sampai. Ini bulan Ramadan, dikatakan bulan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kami diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Maka tiap-tiap tahun pada hari kita hidup selepas kita balik, tiap-tiap tahun pasti kita akan bertembung dengan satu bulan. Dikatakan bulan Ramadan nak puasa 30 hari ataupun 29 hari. Maka pada bulan Ramadan ni Allah Ta'ala kata diwajibkan pada kamu untuk puasa satu bulan penuh, seperti mana kaum yang terdahulu. Okay, kaum yang terdahulu puasa macam kita ataupun tidak? Ini sama tak puasa? Puasanya agak macam sama tetapi lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Macam kaum Nabi Musa, puasa mereka ialah bermula daripada Isyak. Isyak diorang kena berpuasa starting daripada start tidur. Masuk je Isyak, tidur je, bermulanya puasa sampai masuk Isyak balik. Puasa mereka kena jatuh 30 hari ataupun 29 hari. Dan kaedah puasa mereka tu macam tu pada zaman Nabi Musa AS. Lepas tu orang Yahudi buang kaedah puasa tu. Sebab apa? Letih, penat. Orang buang puasa. Dan mereka kekalkan dua jenis puasa yang bermula pada Nabi Adam AS. Puasa Nabi Adam AS yang pertama sekali ialah 13, 14, 15 pada tiap-tiap bulan. Kerana puasa itu diminta oleh Nabi Adam AS kerana badannya gelap dan dapat kelahirkan anak-anaknya gelap. Maka diwahyukan kepada dia, iaitu puasa nak jadi sihat, akal menjadi kuat dan sebagainya. Puasalah 13, 14 dan 15. Orang Yahudi kekalkan puasa ni. Satu. Nombor dua, mereka kekalkan puasa menjadi wajib bagi mereka, iaitu orang Yahudi sampailah sekarang ni puasa 10 Ashura. Mereka puasa 10 Ashura sebabkan ada berlaku pada zaman Nabi Adam AS, kerana Nabi Adam AS bersyukur hari bertemu dengan Siti Hawa di Arafah. Di Arafah, iaitu Bukit Rahmah. Maka tiap-tiap tahun dia akan puasa kesyukuran, iaitu 10 Muharram. Dan Yahudi sangat-sangat puasa 10 Muharram kerana apa? Orang Yahudi terbebas dari Fir'aun yang begitu ramai sekali terbebas masa zaman Nabi Musa AS ialah 10 Muharram. Maka mereka kekalkan dua benda dan mereka buang habis. Kaedah puasanya 30 hari, 29 hari. Ada tak dulu, zaman dulu puasa ada bulan Ramadan? Ada. Sebab zaman dulu pun ada bulan. Zaman dulu ada bulan, ada matahari. Zaman kita pun ada bulan, ada matahari. Dua-dua keadaan tu sama. Maka cara kaedah puasanya agak berbeza. Itu yang pertama. Ini orang Yahudi. Orang Yahudi maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah. Sebab apa? Dia buang apa yang dia
Tak suka, dia ambil benda yang dia suka. Dalam agama ada benda yang dia suka dia buang, ada benda yang suka dia ambil. Itu orang Yahudi. Lepas tu kaum Nasrani, Kristian, yang pengikut Nabi Isa AS. Pengikut Nabi Isa AS pula, mereka ni puasa sama juga. Starting pada Isyak, buka puasa sampai Isyak. Mereka ni pula rasa pada bulan Ramadan tu rasa tak selesa, sampaikan mereka ni ubah pada bulan yang lain, iaitu pada bulan yang tak berapa panas, tak berapa sejuk, orang tukar. Masa mereka tukarkan cara puasa pada mereka tukarkan tu, mereka rasa nak betulkan balik kesalahan mereka buat, orang tambahkan 30 hari menjadi 40 hari. Puasa tu menjadi 40 hari. Boleh jadi puasa tu 40 hari, ramai orang sakit puasa. Bila ramai orang sakit, apa dia orang buat? Dia orang tukar. Dia orang bukan tukar. Mereka ni bernazar. Pada mereka tu minta untuk bernazar, jikalau mereka sembuh daripada sakit dan sebagainya, dia orang tukar puasa tu, akan tambah puasa tu nazar mereka ni, tambah lagi 10 menjadi 50 hari puasa. 50 hari puasa pada yang ditetapkan boleh puasa macam Ramadan, tapi bulan Ramadan dia orang tukar, tambah 10 hari sebabkan sakit bernazar, tambah lagi 50 hari. Kalau 50 hari boleh tahan, langsung tinggalkan. Sampai satu tahap, diorang tinggalkan habis. Diorang tinggalkan habis sebab tak mampu, tak larat, dan mereka mansuhkan. Diorang tak ada lagi istilah puasa Nabi Adam, puasa Nabi Daud ke apa, diorang buang habis. Bila mereka buang habis, langsung tak ada, dan mereka kekalkan satu puasa, iaitu puasa Kristian, iaitu puasa yang makan tidak berdarah. Diorang tukarkan 1 tahun 1 kali makan tak berdarah. Maka mereka ni Allah Ta'ala kata apa? Sesat, dalin, orang yang sesat. Sebab apa? Diorang tukar habis diorang tukar, tak ikut kaedah macam mana Nabi Isa AS dan Nabi-Nabi yang terdahulu. Itu puasa-puasa. Sebab itulah Allah Ta'ala kata puasa. Dan Nabi Muhammad SAW beritahu bezanya umat Nabi Muhammad cara puasa antara sekarang dan dulu, iaitu zaman Nabi Muhammad dan orang umat yang terdahulu. Bezanya umat kita ialah adanya sahur. Umat Nabi dulu tak ada sahur. Bezanya antara umat dulu puasa dengan umat kita puasa, kita ni digalakkan berbuka awal, iaitu berbuka awal, iaitu masuknya maghrib buka puasa. Maka itu yang digalakkan oleh umat Islam AS. Maka dua hukum ni hukum jadi sunat, tetapi itulah membezakan antara umat yang lain. Dan kita ni bermula buka puasa maghrib, start puasa subuh. Tak sama macam mana umat yang terdahulu. Lepas tu ada jenis di kalangan Nabi-Nabi. Kalau kita belajar berkaitan dengan kisah-kisah Nabi dan Rasul, dia ada benda yang pelik. Nabi Daud, puasa Nabi Daud, hari ni puasa, besok tak puasa. Hari ni lepas lusa puasa, lepas tu tak puasa. Puasa tak puasa, puasa tak puasa, puasa tak puasa, kerap. Itu yang amalkan oleh Nabi Daud AS. Kalau di kalangan kita ada yang buat berlainan pada hari bulan Ramadan, berlainan dengan hari tasyrik. Hari tasyrik kita tak boleh puasa, haram puasa. Puasa Ramadan kita puasa, tiba-tiba hari lain dia puasa macam tu. Satu hari puasa, satu tak puasa. Itu rasa pelik, memang pelik. Tetapi apa Nabi SAW beritahu, ahabbas siyam ila Allah azza wa jalla siyamu Daud alaihi salam, kana yasuma yawman wa yaftiru yawman. Wa ahabbas salati ila Allah azza wa jalla salatan Daud alaihi salam, kana yanamu nisfal layl wa yaqumu sulusuhu wa yanamu sudus. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Baginda berpuasa satu hari kemudian tidak berpuasa pada keesokan. Sebaik-baik solat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat Nabi Daud alaihissalam. Baginda tidur seperdua malam dan bangun mendirikan solat sepertiga malam, lalu disambung tidur 1/6 malam. Ada hadis lain pula kata, tadi ni daripada Nasai, ini ni Imam Ahmad, afdalus siyam shaum akhi Daud, kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Sebaik-baik puasa itu adik saya Daud, kana yasum, itu abang saudara saya Nabi Daud, kana yasumu yawman wa yaftiru yawman.
Dan sesungguhnya dia puasa satu hari dan dia berbuka satu hari. Kenapa saya kisahkan kisah ni? Kisah berkaitan dengan puasa. Puasa ni banyak memberi pertolongan. Pada peperangan Badar, peperangan Khandaq dan sebagainya, banyak berlaku pada bulan Ramadan. Dan orang Islam zaman-zaman dulu banyak berlaku kemenangan pada bulan Ramadan. Maka apa kelebihan puasa ni? Maka lihat pada apa yang Nabi tujukan pada Nabi Daud AS. Nabi Daud dia Nabi, tetapi jenis apa? Dia ni diangkat menjadi panglima perang. Lepas tu diangkat menjadi raja. Lepas tu dalam masa yang sama dia ada menteri-menteri berkaitan dengan politik. Dalam masa yang sama dia ada keluarga. Keluarga isteri juga berapa ramai? 100 orang isteri. Dalam masa yang sama dia sebagai Nabi dan Rasul, dia kena mengajar kitab Zabur pada masyarakat. Dan dia nak baca kitab Zabur, dia kena baca tempat lain. Dia nak berbincang dengan ulama-ulama berkaitan dengan Zabur hari lain. 7 hari itu berganti-ganti hari dengan urusan-urusan yang berat-berat. Satu hari dengan urusan raja, satu hari menjadi raja, satu hari dengan keluarga, satu hari dengan ekonomi, satu hari dengan politik. Maka hari-hari ada je tugas. Maka perlukan kekuatan bagi dia. Maka kekuatan tu hadirnya dengan berpunca puasa dan semayang malam. Kekuatan daripada iman tu sendiri, kekuatan takwa tu sendiri, kekuatan kefahaman, kekuatan daripada ibadah, amal yang soleh berlaku dengan puasa dan semayang malam. Sebab itulah Nabi-Nabi yang terdahulu ni banyak puasa. Saat Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tiap-tiap minggu mesti puasa Isnin dengan Khamis. Ini hadis yang maklum, benda yang semua orang tahu. Sebelum nak masuk daripada ayat Quran pula, berkaitan dengan amalan tu nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak ditanya. Bila start bercerita ni dah tidur dah. Ramai yang dah hilang lah. Fokus sudah lagi. Normal. Ramadan malam beribadah, pagi tu jadi ngantuk, tu normal. Maka kita nak tahu ayat Quran ni perkataan Tuhan. Dalam ayat Quran ni ada kunci-kunci untuk diterima ibadah dan sebagainya. Maka kita ni kadang-kadang terfikir, saya semayang dah, puasa dah, buat baik dah, tolong orang macam-macam orang tolong. Lepas tu baca Quran dah, macam-macam buat baik. Tetapi masih lagi rasa sempit, masih lagi rasa tak berubah, masih lagi tak boleh menghalang nafsu, masih lagi marah-marah, masih lagi tak boleh terima apa yang berlaku dalam keadaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni berlaku kenapa? Sebabkan dua sebab. Dua sebab ni diterangkan dalam surah Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 46. Surah 46. Surah 46 Surah Al-Ahqaf dalam juzuk 26 ayat 15 dan 16. Surah yang nombor 46 yang bernama Ahqaf ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasaina al-insana walidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu qarha wa wada'athu qarha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik terhadap kedua orang ibu bapanya. Ibunya mengandungkannya dengan susah payah dan melahirkannya dengan menanggung kesulitan. Mengandung dan menyusukan sampai bercerai susu 30 bulan lamanya. Sehingga apabila ia telah menjadi dewasa dan mencapai usia 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berikanlah aku kekuatan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku beramal soleh
yang engkau redai, dan jadikanlah anak cucuku tetap soleh, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan baiknya, dan mereka itulah orang-orang yang kami terima amalan baiknya yang telah mereka lakukan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahan, lalu mereka menjadikan penghuni-penghuni syurga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Maka ayat ini menjelaskan ada arahan Allah Subhanahu Wa Taala pada dua benda. Bila kita buat dua benda ni akan ada hasilnya. Allah Ta'ala bila suruh satu benda mesti akan jawab kenapa perlu nak buat benda tu. Wa wasayna al-insana walidayhi ihsan. Allah Ta'ala berwasiat kepada manusia. Allah Ta'ala berpesan menyuruh kepada seluruh manusia, wa walidayhi ihsan, kepada iaitu berjasa, kasih sayang dan menghormati, menjaga kebajikan mak dan ayah ataupun penjaganya. Hamalathu ummuhu karha. Sesungguhnya mak kamu melahirkan kamu dalam keadaan, mak kamu mengandung kamu dalam keadaan tidak suka. Tidak suka maksudnya apa? Keadaan yang tidak selesa, berat, sakit dan sebagainya. Wa wada'athu karha. Dan melahirkan kamu, mana-mana manusia, laki ke perempuan, yang melahirkan dia majoriti manusia yang bernama ibu. Bila melahirkan dia, adakah melahirkan dia dengan tenang? Tidak, sakit, dalam keadaan yang tidak selesa. Wa hamluhu fisaluhu 30 syahr. Dan sekurang-kurangnya nak menjawab pisah antara anak ni, bayi itu sendiri, berlaku maknanya pisah, iaitu bergabung dengan tubuh. Mengandung, sekurang-kurang mengandung 6 bulan. Selama-lamanya mengandung boleh mencapai 2 tahun. Tetapi biasanya 6 bulan. 6 bulan campur dengan menyusukan anak tu, sebaik-baik penyusuan terhadap anak. Untuk kesihatan anak tu sendiri 2 tahun. Maksudnya menyusukan dia 2 tahun dengan 6 bulan menjadi 30 bulan. Itu yang sekurang-kurang orang yang duduk dalam rahim ibu 6 bulan, termasuk dengan 2 tahun menyusu. Semua tu dalam keadaan susah payah, bukan senang nak menjaga dan sebagainya. Sampailah budak tu dia membesar sampai boleh berjalan, sampai boleh bercakap, sampai ada kawan-kawan, sampai boleh minta, sampai boleh bekerja, sampai boleh kahwin, sampai ada anak balik, ada keluarga dan sebagainya. Hatta idza balagha ashaddahu wa balagha 40 sana. Sampailah mereka umur 40 tahun. Qala, berkatalah mereka, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta 'alayya. Wahai Tuhanku, lapangkanlah aku, perbanyakkanlah diaku untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada saya, wa 'ala walidayya, dan nikmat yang diberi kepada dua ibu bapa saya, wa an a'mala salihan tardah, dan saya mudah-mudahan saya dapat banyak buat amal soleh yang diredai oleh Allah. Waslih li fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikikanlah segala keturunan-keturunan saya, daripada anak-anak, cucu dan segala keturunan. Inni tubtu ilaika, dan sesungguhnya saya ini mengaku kesalahan dan kembali taubat kepada kamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya menyerah diri dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 15 ni bagi tahu dua benda. Kita kena ihsan dengan mak dan ayah. Kena ingat jasa mereka, kena ingat apa yang mereka buat. Itu pertama. Yang kedua, doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mati allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Supaya kita dapat iaitu memperbaiki keturunan kita dan kita menjadi berubah demi berubah. Apa bukti berubah tu? Ayat 16. Ulaika allazina nataqabbal anhum ahsana ma 'amilu. Mereka inilah yang buat dua kerja ni, berdoa dan ihsan kepada mak dan ayah. Siapa yang ihsan dengan mak ayah, berdoa dengan doa macam mana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 15 ni, maka dia akan diterima segala amalan-amalan yang terbaik di kalangan mereka. Maksudnya dua sifat, dua benda yang kita kena buat ni,
kunci bagi segala amalan-amalan kita masa kita balik sampai sekarang ni untuk diterima. Amalan tu untuk diterima. Kadang-kadang kita semayang, kenapalah semayang saya itu berubah? Rupa-rupanya ada kunci kat ayat Quran untuk diterima segala amal-amal baik kita, semayang kita, puasa kita, sedekah kita, segala benda yang kita buat baik, pertolongan kita pada orang, macam-macam yang kita buat baik, nak diterima dengan syaratnya dua, iaitu ihsan kepada mak dan ayah. Yang kedua, doa yang Allah Ta'ala sarankan untuk berdoa. Itu yang pertama. Wa tajawaz an sayyi'atihim, dan Allah Ta'ala akan menjauhkan mereka daripada maksiat-maksiat dan diampunkan segala kesalahan-kesalahan mereka sedikit demi sedikit. Fi ashabil jannah, sampai mereka menjadi berkawan dengan ahli syurga ataupun berkawan dengan syurga. Maksudnya bermaksud sampai mereka berubah sampai layak untuk menjadi ahli syurga, dan syurga itu menjadi senang bagi dia. Sebab Allah Ta'ala kata dia ni kawan syurga. Bila kawan dengan syurga maksudnya akan hampir dengan orang-orang syurga, orang-orang baik, dan akan hampir kepada syurga itu sendiri selepas kematian, mudah jalannya. Wa'dus sidqi alladhi kana ya'adun, ini janji Allah Ta'ala, Tuhan yang maha benar terhadap apa yang dia janjikan. Ayat Quran imam dalam kehidupan. Maka ayat-ayat Quran ni baru 2 ayat. Benda ni sangat-sangat besar. Kadang-kadang kita ni marah pada umur 20 tahun marah, umur 50 tahun masih lagi marah. Tak puas hati masa umur tak puas hati, pada masa kecil tak puas hati, sampai besar tak puas hati, tak berubah-ubah. Masa saya belajar ayat ni, guru saya kata apa? Kalau orang yang tak beramal benda ni, orang tu jarang berubah, payah untuk berubah. Kalau dia marah, dia tetap marah juga. Tapi kalau dia doa, start berdoa benda ni, umur bawah 40 tahun dia galakkan berdoa. Tetapi umur 40 tahun sangat-sangat kena berdoa dengan doa ni untuk ubah diri. Lagi-lagi umur 50, 60 dan sebagainya. Ada benda yang tanya berkaitan dengan surah ni, Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Amalan yang kena buat daripada ayat 15, doa dan ihsan kepada mak dan ayah. Hasil ni ayat 16. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap saya mohon maaf. Wah, hari ni tak ada pertanyaan. Salat, okey, salat. Apa kesalahan-kesalahan yang muncul? Yang perasan. Ni semayang ni lebih pada ikutan. Kesilapan-kesilapan tu banyak. Saya tengok, saya diam. Sebab apa? Nak cakap dengan dia, kamu nak semayang gini-gini, masa pula kurang. Nak tanya, nak bagi tahu. Dia senang. Kalau kita belajar, kita dapat tahu apa yang silap, apa yang betul. Kadang-kadang ada yang kesilapan dikatakan kesilapan tu ringan, kesilapan tu benda yang ringan. Dalam bab orang yang tanya, amatan saya dalam berkaitan dengan orang semayang, ada banyak silap, ada banyak kesilapan-kesilapan yang bagus, tapi kadang-kadang kesilapan tu sedikit. Ada yang langsung tak ada kesilapan, ada yang ada kesilapan yang besar. Kesilapan yang besar ni jarang kita lihat. Kesilapan yang sedikit, kesilapan yang besar yang biasa kita lihat, iaitu aurat lelaki. Kalau dia rukuk, nampak dia punya belakang ni tu. Itu normal. Mana-mana tempat kita lihat, benda tu normal. Benda tu memang membatalkan sembahyang, membatalkan sembahyang. Tetapi bila kita tegur dan sebagainya, dia buat balik macam tu. Kita tegur, dia buat dia balik. Maka benda-benda macam tu, bila kita tegur kali pertama, kali kedua, ketiga, kita biar. Sebab dia tidak yakin apa yang dia buat tu membatalkan. Membatalkan. Maka benda-benda yang macam tu, kadang-kadang kita lihat kesalahan-kesalahan. Macam kesalahan-kesalahan yang kecil. Kesalahan-kesalahan kecil kalau kita kerapkan, dia akan membawa pada kerosakan sembahyang tu. Makruh kalau kekal, dia akan sembahyang tu akan jadi sakit, badan tu akan jadi sakit.
Itu masalah-masalah yang berkaitan dengan semayang. Dan semayang itu sendiri tiang agama. Kita tahu tiang agama. Tetapi nak memahami lebih mendalam berkaitan semayang, dalam segi dia punya bermula dengan ambil air semayang, cara semayang sampai habis semayang, dan nak menjaga sah wajib semayang, batal semayang, semua tu kena ada ilmu pengetahuan. Kena ada kitab yang dia belajar, supaya kaedah tu dia tahu. Ibarat macam kereta, kita beli kereta, mesti ada buku manual buku kereta, mesti ada mana. Bila ada masalah, kita akan buka buku tu. Maka begitu juga dengan semayang kita. Bila kita tahu semayang kita ni betul atau salah, kita kena belajar, ambil masa nak belajar benda tu untuk nak tahu berkaitan dengan semayang. Dan banyak masjid-masjid sekarang ni dah mula ada istilah tahsinus solah, macam mana nak memperbaiki sembahyang itu sendiri. Ada kitab besar, ada kitab kecil dan sebagainya. Maka benda itu berbagai-bagai. Masih lagi asalkan sembahyang ni bertahun-tahun dah, tetapi masih lagi orang bertanya berkaitan dengan sembahyang. Dalam sembahyang ni ada dia punya manfaatnya, ada kelebihannya, dan dia ada sah, ada batalnya. Dan kenapa ada sah ni? Kenapa ada batalnya? Sahnya sembahyang, bila Nabi sembahyang, lihat sahabat sembahyang, Nabi diam, itu menunjukkan sah. Tetapi bila sahabat sembahyang, Nabi tegur. Nabi kata suruh sembahyang balik, menunjukkan ada batal sembahyang kerana Nabi tegur untuk sembahyang balik. Maka ada kaedah yang dikumpul oleh ulama di Quran dan hadis untuk nak mengatakan ada batal sembahyang, ada yang menyebabkan sembahyang tidak terima batal, perlu diulangkan balik, dan sebab Nabi suruh ulangkan balik. Dan ada yang dikatakan sembahyang itu sah, sekurang-kurang sah. Maka benda-benda macam ni kena ambil maklum, kena ambil tahu dalam bahasa yang lebih mudah, kena belajar, kena ada kitab khas, belajar dengan benda tu supaya ada benda yang kita boleh rujuk. Macam bila saya pergi Mekah berkaitan dengan dam. Kalau orang tanya dam, saya akan buka kitab, saya buka, ni damnya gini. Saya tetap sebab saya tak ingat. Begitu juga semayang. Kalau orang kata batal dan sebagainya, saya akan buka, kita tengok. Dan dalam bab agama sekarang ni, kita macam saya, kita nampak orang ni batal, orang kata kena tegur. Macam bila saya belajar banyak, bila kita tengok orang yang tak tutup aurat kat belakang, dalam mazhab Syafi'i kata batal. Ada tak mazhab lain kata tak batal? Ada mazhab lain kata tak batal. Kita pun sangka baik, mudah-mudahan je ni tak batal dengan mazhab yang lain. Tapi kalau empat-empat ulama ni, empat-empat mazhab kata benda ni batal, benda ni jarang berlaku. Jarang. Kebanyakannya terus tak semayang. Itu lebih bahaya, tak bahaya. Tapi bila macam saya ni, bila belajar banyak, kita ambil jalan supaya orang tu dia sah. Sebab kita tahu bukan senang orang masyarakat sekarang ni untuk belajar. Sepatutnya ilmu yang macam ni buat semayang dah dapat diwarisi dengan betul, dengan kemas ilmu tu. Sekolah lagi, kita kat sekolah lagi ilmu tu dah kemas. Tapi dah umur 50 tahun masih lagi tak kemas. Maksudnya ada ketirisan masalah dalam bahagian ilmu pendidikan agama. Okey, saya sekolah agama 4 tahun. Lepas tu terlibat dengan universiti juga. Memang kat sekolah tak ajar mazhab Syafi'i. Kitab mazhab Syafi'i pun diorang ada ajar, tetapi mereka tak ajar dengan cara yang teratur. Sebab kan guru-guru yang ada kat sekolah tu sendiri. Macam contohnya kita ada kitab Zadul Muta'alim. Kalau kat sekolah-sekolah, kitab Zadul Muta'alim. Zadul Muta'alim ni empat maknanya segala ilmu fardu ain tu lepas. Mungkin belajar. Lepas sekarang ni kitab tu dah tak ada. Dia dah campur aduk dan sebagainya. Bila dah campur aduk dan sebagainya, menunjukkan bila dah campur aduk, starting orang nak mengajar. Macam contoh saya nak mengajar sekolah kafar, dia punya subjek tu lari. Dia tak bagi orang kefahaman. Macam contohnya berkaitan dengan akidah. Kita sepatutnya mengajar akidah starting daripada mengenal Tuhan dan sebagainya. Dia masuk ke situ, dia dah cerita kisah sahabat. Kisah sahabat gini. Kita pun tengok ini tak kena, masyarakat masih lagi tak faham. Sekolah menengah pun sama juga. Guru-guru yang datang mengajar kelas bahasa Arab dan sebagainya, mereka tak mengajar dengan cara yang betul, secara asasnya sampai habis. Maka dalam sekolah agama, daripada sekolah tadika, sekolah agama menengah, semuanya, majoritinya, banyaknya tak ada spek cara kaedah yang betul untuk mengajar.
Maka melahirkan orang yang tak faham agama, tetapi ada stamp senja tiga agama ataupun senja menengah agama yang menunjukkan dia ni ada agama. Memang benda ni elok disampaikan kepada parlimen untuk diaturkan. Tapi masalahnya dalam parlimen ni tidak banyak yang tidak menyokong pada agama. Majoriti tidak menyokong agama walaupun jenis orang Islam. Itu satu. Dan apa usaha saya untuk nak mencapaikan pada orang atas? Dan masa saya dalam penjara bagian syariah, saya tulis satu surat, iaitu 21 muka surat berkaitan kenapa orang yang menjadi sesat. Kenapa orang ni boleh jadi Mila Abraham, etis, berpunca daripada tidak ada asas-asas agama. 21 muka surat tulis sampai atas. Bila sampai atas 2 bulan 3 bulan tak ada jawapan. Saya tanya orang pengarah, apa ceritanya? Cakap dia orang tak faham. Saya cakap saya pun tak faham. Cakap kalau tak faham, kenapa tak panggil kita untuk jelaskan? Itu satu. Nombor 2, ramai kawan-kawan yang kemukakan kepada Menteri Pendidikan yang berubah-ubah tiap-tiap 4 tahun. Bila kemukakan, sampai semua buku kitab-kitab dikemukakan. Sampai kata dia tak nak ditolak. Kita bagi apa je nak, kita bagi. Sampai ini minta sebab kitab-kitab ni perlukan doktor. Maka kita perlukan tiap-tiap doktor untuk ni. Tukar dia pemerintah lain, benda tu berstart mula balik. Benda menunjukkan mereka ni tak ambil indah untuk pendidikan kita ni biar betul. Menunjukkan ramai orang yang tak suka orang jadi pandai dalam bidang agama. Ke atas, bukan orang di kalangan masyarakat tak, di kalangan orang yang kepentingan. Kalau orang tu penting, kita banyak. Saya di kalangan macam orang raja, orang diraja, masukkan selang grup. Dia kata kita nakkan buat satu model untuk jumpa raja untuk nak buatkan akses, menunjukkan bidang dia tu, dalam bidang bahagian dia tu menunjukkan rujukan agama. Bila kita panggil ustaz ni, panggil datang bincang, dia pun masing-masing dah ada model-model yang boleh keluarkan. Lepas tu bila hari lain kita datang mesyuarat, ustaz-ustaz lain tak datang, saya datang dengan kawan saya lain. Dia cakap kita tak nak semua model-model yang lain ni, kita nak cara lain. Lepas tu cakap, kita dah panggil, diorang dah beritahu apa yang kamu nak. Dia cakap, pondok-pondok tak terima kot agaknya. Dia cakap, pondok mana yang tak terima? Kita boleh panggil pula pondok. Maksudnya, orang yang bertanggungjawab dengan raja, orang istana, orang yang bertanggungjawab dengan menteri, diorang ni nakkan orang faham agama ke nakkan kedudukan? Diorang nak duit ke apa? Kebanyakan majoriti. Sebab itulah awal-awal saya beritahu, saya asal bukan nak mengajar agama. Saya asalnya belajar agama untuk nak faham diri saya sendiri, nak lepaskan diri saya. Tiba-tiba saya ni kena ke masyarakat, kena jelaskan. Dan saya nampak majoriti orang yang terlibat dalam agama, ustaz-ustaz yang terkenal masuk TV, saya kenal, rapat dengan diorang. Tapi tak ada dalam jiwa mereka nak betulkan masyarakat. Dah menjadi platform sebagai pendakwah dan sebagainya, iaitu sebagai habuan perjalanan penghidupan. Kalau saya tengok ustaz ni kalau pergi kat orang lain, ustaz tak berani cakap dengan saya. Sebab saya cakap, saya buat. Saya nasihat ramai kawan-kawan saya dan sebagainya. Dan sebila saya nasihat, kebanyakan bila nasihat saya terlebih sikit, dia bukan makin rapat, makin jauh, makin lagi tak ada jumpa saya. Sebab nak jadi orang yang jujur dalam agama ni tak ramai. Tak ramai. Kalau ada pun alhamdulillah, tapi tak ada, tak ramai. Yang gaji 20,000, yang gaji 50,000 dan sebagainya. Berapa ramai ustaz-ustaz yang gaji macam tu, kenapa dia tak buat macam mana Nabi buat? Kenapa dia buat kaedah dia juga? Adakah kaedah dia lebih baik daripada kaedah Nabi? Benda ni menjadi pertanyaan. Cara saya cakap ni ada benda yang terselit, benda yang saya tak cakap. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam ni? Sebab bila saya belajar dengan agama ni, kita tahu Nabi apa niat dia dan apa dia buat. Dia pakai Quran ni macam mana, apa dia punya tujuannya.
Tujuan Nabi untuk apa? Nabi SAW tujuannya ialah memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Dan macam mana nak memperbaiki akhlak-akhlak manusia kalau hidupnya susah? Maka ada melibatkan ekonomi, ada melibatkan begini ni, ada melibatkan yang tu. Maka jadilah ada ilmu-ilmu yang tertentu, ilmu muamalat dan sebagainya untuk nak memperbaiki. Tiba-tiba datang ustaz yang tertentu, hanya ni sahaja, hanya ni sahaja, hanya sahaja, dah menjadi kelang kabut. Adakah betul selesai agama dengan hanya doa? Kalau hanya doa saja agama, kita semua duduk kat masjid. Hari ni doa, kejap lagi ada duit. Tak payah nak kerja. Ustaz-ustaz pun tak payah nak pergi mana-mana. Dia duduk je kat rumah. Orang datang belajar dengan dia. Doa Ismail macam, nanti doa duit tu dah ada. Tapi mana ada guru macam tu? Kalau orang kata ada, tunjukkan saya. Tak ada pula orang tu. Maka benar-benar yang sekarang ni masyarakat yang buka mata kena bersatu. Macam saya sekarang ni duk memikirkan macam mana nak rujuk ulama ni sebagai. Macam kita nak satukan dua dan sebagainya cukup payah. Macam mana nak ada pertubuhan, ni ahli bahagian hadis, ni rujukannya. Ni ahli bahagian fiqh, ni rujukan. Ni ahli dan sebagainya. Supaya kita boleh bantu masyarakat. Tetapi untuk satukan dua ni tak boleh. Sebab macam-macam alasan. Duit tak cukup, hidup payah, lepas orang tak dengar kata, macam-macam je punya alasan. Saya terlibat dalam situasi pertubuhan kebajikan asatizah masa PKP. Ambil duit daripada JAKIM, keluar lebih kurang 50,000 sampai 30,000, bagi tiap-tiap ustaz 300. Ada yang saya bantu sampai lepaskan dia hutangnya 20,000 dan sebagainya daripada jamaah sendiri. Selepas PKP mereka dah ada kerja dan sebagainya. Macam mana pertubuhan tu hidup, mati. Sebab mati, tak ada ustaz pun yang mengenang jasa. Tak ada seorang ustaz. Benda tu jelas dalam ini muamalah. Kalau orang kata kita dengan jiran kita, kalau jiran kita kelaparan, kita berdosa tak ingat berakhirat, ini ustaz-ustaz pandai macam ni macam mana? Ini hakikat. Ini hakikat yang kita kena terima. Bila ustaz-ustaz macam ni, macam manalah jemaah? Macam manalah masyarakat? Ini cakap bukan untuk peribadi, tetapi hakikat yang kita berhadapan. Dan saya sentiasa memikirkan macam mana untuk nak menyelesaikan masalah. Dan bukan saya terhenti, bukan saya cakap saja. Saya buat mana yang saya mampu untuk buat. Ada pertanyaan yang lain? Pahala sembahyang berjemaah berapa? 27 kan? Sembahyang kat rumah pahala berapa? 1. Okey. Imam zaman Nabi SAW, kita ada 4 mazhab. 4 mazhab yang berbeza-beza pendapat. Imam Syafi'i menjadikan fardu kifayah. Siapa yang sembahyang boleh, siapa yang tak sembahyang berjemaah boleh. Mazhab Hanafi wajib sembahyang jemaah, tak boleh sembahyang kat rumah kecuali ada alasan-alasan yang tertentu. Tapi ada 4 perbeza pendapat. Darjat berkaitan sembahyang. Okey, sembahyang sendiri dengan sembahyang berjemaah. Okey, sembahyang sendiri dengan sembahyang berjemaah. Kita yang kat surau ni semua suka sembahyang berjemaah. Ada yang kadang-kadang sembahyang jemaah, ada yang tak nak sembahyang berjemaah, ikut mood. Ada yang betul-betul kuat di untuk sembahyang berjemaah, tak boleh, tak suka. Sembahyang kat rumah pun, kalau sembahyang kat rumah rasa macam tak sembahyang. Itu sebabkan diri masing-masing yang kebiasaan apa yang dibuat. Bila berlaku macam ni, maka kita ni orang masjid, betul-betul AJK masjid, AJK surau dan sebagainya, nakkan surau ni ramai, nakkan jemaah ni ramai. Sebab kita tengok kawan-kawan kita, jiran kita pun tak sembahyang berjemaah. Kita sembahyang berjemaah, kita tengok dia pun tak sembahyang. Kita tengok je kita sembahyang berjemaah.
Dalam hati dia pun tengok kita apa perasaannya, dan apa yang kita pergi sembahyang kita tengok apa perasaan yang ada dua jenis perasaan. Maka benda ni berlaku. Maka darjat, dalam segi darjat, pahala ni penting tak penting? Penting ke tak penting tuan-tuan? Kalau imam kata penting, bagi kita yang lain penting ke tak penting pahala? Ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Pahala ni penting bila masa penting pahala tu. Ini berkaitan dengan iman. Hari pembalasan. Memang dia hari pembalasan, kita panggil yaumul akhirah, hari akhirat. Pentingnya bila? Masa penting. Sebab kat dunia kita semayang, tak ada kat poket kita RM10, RM20 tak nampak. Dosa yang kita buat pun tak nampak je punya samannya kan. Macam saman kereta. Kita datang kereta, kita nampak saman tu elok je kan. Ni, kalau kita buat dosa, saman tu sampai je kat rumah kita. Tak sampai, tak ada saman. Dosa kita tak nampak, pahala pun kita tak nampak. Waktu bila kita sangat-sangat memerlukan pahala tu. Itu pertanyaan saya. Sebab benda ni berkaitan dengan ilmu iman. Ilmu iman ada 6. Semua orang tahu apa tu 6. Tetapi dalam 6 tu ada cerita beriman dengan hari akhirat. Jawapan tu dah betul. Dalam akhirat nanti kita akan meninggal. Lepas kita meninggal, ada proses. Lepas tu kita akan masuk alam barzakh, ada proses. Dalam alam barzakh, selepas tu ada alam apa? Alam ba'as, ada proses bangkit daripada kubur masing-masing, iaitu alam akhirat nanti. Lepas tu ada hari hasyr, dia kumpulkan semua orang, ada proses. Semua tu orang kafir ke orang Islam ke orang Katazan ke orang putih biru, semua apa, semua tu ada di situ. Tak ada beza antara orang atas ke, semua bogel. Semua ni keadaan macam tu. Nabi Rasul semua taraf, Nabi Muhammad sahaja yang tak ada diangkat ke langit. Yang Nabi yang lain semua ada di situ. Semua tu taraf. Jin kita akan nampak, manusia akan nampak. Sama yang kata mukallaf, semua tu akan ada di situ. Namanya hari hasyr. Tak kira orang kafir ke, munafik ke, apa benda ke, hebat ke, wali ke, kuali ke, semua duduk di situ. Semua saya suka kataan kuali ni sebab orang selalu kata jin ni wali. Saya cakap kita nak check jin ni wali ke kuali. Wali betul-betul wali ke ataupun hanya nak pakai nama wali. Maka dalam keadaan hasyr, satu peringkat. Lepas hasyr akan pergi mana? Syafaah. Syafaah bila datangnya Nabi SAW akan datangnya syafaah. Syafaah ni baru kita akan nampak tiang aras tu macam mana. Sekarang ni kita tak tanya tiang aras. Hari tu kita akan nampak tiang. Hari itu akan sampai. Mana-mana manusia akan sampai hari itu. Sabar ya. Tapi tetap akan sampai hari itu. Turunnya arash. Arash untuk nak bagi, iaitu jaminan-jaminan pertolongan. Syafaah kita panggil. Jaminan-jaminan. Semua orang akan dapat, orang kafir ke orang Islam ke apa, semua dah dapat syafaat. Yang berlayakan dapat syafaat, yang dikehendaki oleh Allah dapat. Ada proses. Bukan kejap lama. Kita nak beratur masuk hospital pun kena ambil nombor dan tunggu. Ke akhirat sama. Sebab ramai ni, berbilion-bilion manusia ni. You bukan sikit punya orang. Jangan proses. Dah habis proses, ada satu lagi proses lain. Prosesnya apa? Lepas syafaah akan pergi mana? Hisab. Mahkamah Tuhan. Mahkamah Tuhan. Mahkamah Tuhan ada proses. Lepas proses paling lama dia akan mencecah 50,000 tahun. Sampai satu. Masuk neraka lagi? Belum. Neraka tak ada lagi. Orang kafir, orang Islam semua sama. Sebab keadilan Tuhan tu Allah Ta'ala nak zahirkan dia punya adil. Proses tu lama. Lepas tu masuk lagi proses. Paling lama boleh capai 50,000 tahun. Untuk setiap seorang boleh rasa sampai 50,000 tahun. Maknanya kalau jadi masalah banyak, 50,000 tahun lah kamu berhadapan dengan masalah nak selesaikan. Sebab Allah Ta'ala teliti. Tiap satu lahaz zarah yang kamu buat, satu saat yang kamu buat, nak diteliti kan. Seperti mana Allah Ta'ala kata, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kamu buat satu zarah, kamu kebaikan akan diperlihatkan. Kejahatan pun akan diperlihatkan. Satu zarah menunjukkan akan diteliti kan. Bila Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak cipu. Memang sekarang kita tak nampak. Hari itu akan sampai diteliti habis. 50,000 tahun dalam.
mahkamah. Siapa yang bebas, bebas. Dah bebas habis cerita. Bebas maknanya selamat lah. Atau tak amat, belum masuk neraka lagi. Baru ambil buku masing-masing. Kita panggil tatayana suhuf. Ambil buku masing-masing. Akan ambil buku masing-masing akan dapat buku tu untuk apa? Siapa yang tak puas hati jalan hidupnya, mahkamah Tuhan semua apa, boleh rujuk pada Tuhan. Tapi tak jumpa dengan Tuhan lagi. Rujuk dengan malaikat. Malaikat, perantaraan malaikat dengan Tuhan akan beritahu, saya dulu buta, saya dulu mak ayah jahat, saya dulu kan. Kamu nak cakap-cakap tak puas hati dengan apa Allah Ta'ala bagi, kamu cakaplah sepuas hati. Allah Ta'ala bagi selama-lama 50,000 tahun, kau tak puas hati, cakap lagi. Allah Ta'ala kata sampai habis. Kamu nak tak puas hati semua apa, kan, suami ke isteri ke anak-anak, kamu cakap, Allah Ta'ala akan. Lepas tu baru masuk mana, iaitu tu puasa 50 tahun. Dah situ baru satu perangkat, satu bahagian. Tak ada orang boleh lompat. Nabi kata ana man awwala dakhal, ana man awwala kharaj. Aku mula-mula sekali masuk ke tempat tu, semua jalan tu sampai masuk syurga, dan aku yang paling awal keluar dari tempat tu. Maksudnya Nabi pun tak ada jalan shortcut, pintu lain tak ada, semua ikut jalan tu. Kalau orang kata ada pintu untuk jalan lain, maksudnya pintu tu untuk pergi ke tempat lain dalam keadaan yang mudah. Sebab orang yang beriman lagi bertakwa, tiap-tiap perjalanan akhirat seperti sembahyang 2 rakaat. Kejap, terlampau kejap. Itu orang yang special, orang yang VIP. Tetapi mereka buat keras, tak lompat semua ni. Mereka akan masuk satu tempat dengan pintu yang mudah. Ada pintu akses yang masuk tempat ni, masuk tempat. Nabi pun ikut akses pintu tu dengan cepat. Tapi bagi orang yang tak bernasib baik, itulah jalan. Dan saya tak yakin saya pun lepas. Sebab dia punya Allah Ta'ala punya pengaturan itu kita luar pada pemikiran. Saya Quran kata kita jangan anggap kamu boleh lepas dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebab itulah kita kena ada sifat takut. Takut itulah takwa. Bila sampai kepada iaitu buku masing-masing dah habis, barulah masuk mizan. Nak lihat pahala banyak mana, dosa banyak mana. Pahala mengatasi daripada dosa, teruskan perjalanan. Kalau dosa lebih tinggi daripada pahala, apa cerita masuk neraka sampai bila-bila, tiada kemaafan, tiada istilah syurga. Tak kira kamu Islam ke, tak kira kamu siapa, dosa melebihi daripada pahala, neraka lah kamu sampai bila-bila tempat tu. Bila berkaitan dengan pahala ni, kita kena ambil berat berkaitan dengan pahala. Sebab apa? Kita nak lepaskan diri kita di mizan nanti. Kalau kita sembahyang kat rumah dan sebagainya, pahala sikit. Kalau sakit, cerita lain. Tetapi kalau ada mentaliti kata sembahyang saya cukup boleh dapat masuk syurga, belum tentu lagi. Kamu ingat dengan penghidupan, rezeki yang Allah Ta'ala beri, cukup hanya dengan sembahyang, dengan dosa-dosa yang kamu buat, dengan berbagai-bagai benda. Sebab itulah sembahyang berjamaah ni sangat-sangat dititik beratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jarang Nabi sembahyang sendiri kecuali sakit. Maka dalam segi pahala, kenapa Nabi gagakkan pahala? Sebab ada satu tempat di akhirat nanti sangat-sangat kita pentingkan pahala. Sebab apa? Di mahkamah Tuhan, anak akan dakwa mak akan dakwa anak, ayah akan mendakwa isteri, ayah akan mendakwa atuk akan mendakwa. Kita akan nampak semua proses. Kenapa? Tak nakkan pahala, lebih dosa dikurangkan. Nak bebas daripada mahkamah Tuhan. Sebab dia tahu kejap lagi nak sampai satu tempat namanya neraka, yang kita berdebar-debar. Ke akhirat kita akan berdebar-debar, kita akan nampak dunia macam terbalik. Sebab apa? Kita dah takut sangat. Sebab apa yang dikatakan dalam Quran, dalam hadis, bukan sandiwara, bukan cerita main-main, bukan cerita kisah-kisah kisah-kisah macam kisah-kisah nak dibaca ke waktu sebelum tidur. Sampai masa tu, ini bukan cerita, ini betul. Dah sampai masa ini betul, maka ketakutan tu luar biasa. Sebab akan capai. Nabi pun ikut jalan tu, kita nak ikut jalan mana? Sama semua manusia, jin ke apa, masuk jalan tu. Maka dalam istilah darjat pahala ni, Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? Liyabluwakum ahsanu amala. Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi dalam surah
Mulk. Dalam surah Kahfi pun ada. Allah Ta'ala jadikan dunia, langit dan bumi semua supaya nak melihat, supaya nak tahu. Allah Ta'ala dah tahu, tetapi untuk kita sama-sama manusia melihat, malaikat melihat, di kalangan manusia ni buat amalan sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin. Bukan sekadar acah-acah. Kalau acah-acah tak apalah, kat akhirat nanti tengoklah acah-acah ya macam mana. Kat kubur tengoklah acah-acah macam mana. Dalam bab sembahyang berjamaah sangat-sangat digalakkan. Lagi-lagi kalau surau malam, tak ada jamaah dan sebagainya, kerisauan daripada AJK, maka kenalah ada jamaah-jamaah yang hidupkan, dan mereka ni pun perlukan dorongan dan sokongan. Kena ziarah, sokong, beri sokongan, sembahyang dan sebagainya, supaya mereka boleh datang meraihkan. Sebab orang yang tak sembahyang ni, dia ingat rumah Allah Ta'ala ni macam rumah kita. Ada tetamu, kita sambut dan sebagainya. Masjid mana ada sambut tetamu, buka pintu sembahyang. Lepas sembahyang semalam dah, kita tengok muka, kenal tak kenal dah balik. Tetapi zaman Nabi SAW masa di Madinah, ada 2 orang sahabat menerima tetamu. Kat Masjid Nabawi tu ada 2 orang sahabat. Dia akan bergila-gila, kalau nampak orang tak kenal, dia akan kenal ini masjid gini-gini, supaya jangan berlaku lagi orang kencing dalam masjid. Maka akan ada dipanggil dan sebagainya, duduk. Lepas tu bila duduk, datang ke Nabi, kata tahu hajatnya apa, dan akan ditempatkan rumah-rumah sahabat yang lain selama 3 hari. Itu semua amalan-amalan zaman Nabi yang hilang pada zaman sekarang ni. Anak dan bapa perlu anak. Kenapa pahala dia? Kerana takutkan neraka. Sebab contoh Ustaz, macam mana pula anak boleh tahu bapa tu yang dia nak lepaskan? Cuba kita contoh. Saya nak bagi anak saya sembahyang lah lewat sini, tapi ada benda yang anak mendakwa yang datang bahawa bapa kata nak balik saja. Contohnya Ustaz. okey. Ada satu soalan. Ini kalau yang bertahan ni nak tahu jawapan. Mudah-mudahan berkaitan dengan kenapa di alam mahkamah Tuhan anak mendakwa ayah, ayah mendakwa. Kalau saya ke akhirat tu saya tak nak siapa-siapa dakwa, tapi kita tak boleh lari daripada ketentuan Tuhan. Tak boleh lari. Anak nak dakwa kita, dan dalam hati saya sendiri, dan kita kena belajar. Kita nampak macam mana pun kamu akan ada orang pertikaikan kamu. Hatta Nabi Muhammad pun ada orang akan pertikai, nak masuk dalam, nak pertikaikan dia. Tetapi Nabi dia dah tahu kaedah tu. Kalau orang ni nak pertikaikan dia ke akhirat, maka dia akan buat amalan-amalan yang baik banyak, dan segala orang buat masalah dengan dia dimaafkan, supaya ke akhirat nanti malaikat gantikan dia supaya menjawab segala masalah. Maknanya orang kata saya nak dakwa Nabi Muhammad, saya nak dakwa Nabi Muhammad, malaikat yang mewakili bagi Nabi untuk nak menjawab segala masalah-masalah bagi Nabi. Nabi tak ada di situ, tapi malaikat yang mengganti bagi Nabi. Kalau siapa-siapa nak dakwa Nabi Muhammad, terutama orang kafir, dia kata Nabi Muhammad gini. Dia kata gini. Ada yang dakwa Tuhan pula ada. Macam Stokin dan sebagainya kata gini. Ke akhirat mereka siapa nak dakwa mereka? Stokin tu lah yang dakwa nanti. Makhluk-makhluk tu yang akan dakwa. Yang akan dakwa. Maka bila dalam keadaan kita buat baik dengan isteri kita, dia bakal akan dakwa kita. Memang bakal ke akhirat dia akan dakwa kita. Anak kita buat baik macam mana pun, dia akan dakwa kita. Dia pun akan dakwa kita. Sebab apa? Sebab hari itu, hari yang kita tahu diberikan kebebasan untuk bersuara, dan tak ada siapa boleh kacau. Sebab malaikat kontrol. Malaikat kontrol. Kita nak marahi tak boleh. Dia nak dakwa kita. Lah anak kita dakwa kita. Tapi adakah ke alam akhirat cara macam ni? Kalau macam contohnya, contoh di mahkamah, kalau anak kata saya nak dakwa ayah buat hal dengan saya gini, kena tumbuk anak, kena belasah dengan ayah aja, kena marah. Itu dunia. Ke akhirat tak ada siapa pun boleh ditahan percakapannya. Dia nak cakap. Dia tak puas hati lepas. Allah Ta'ala bagi kebebasan bersuara 100% dengan dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Cakap kamu nak dakwa. Bila anak kita dakwa, kita dah tahu kesalahan-kesalahan kita dan kita dah standby untuk nak menjawab masalah-masalah. Kalau kita salah, kita mengaku. Dalam masa yang sama kita standby pahala untuk memberi je pahala. Memang kena macam tu. Jangan anggap isteri kita yang betul-betul baik kat dunia ni, dia tak pernah buat salah lah tak muka umi, ke akhirat tak dakwa kita. Dia bakal akan dakwa. Sebab apa? Dia takut. Dia takut. Kat dunia pun kalau isteri kita tengking dan sebagainya, dia dah takut. Kalau kat sekarang ni lah, kalau kita tengking terutama kalau duit, dah pergi ambil pasar lah. Semua dah ambil pasar lah. Nak macam kan? Ke akhirat, kenapa kita buat baik dengan dia nak dakwa kita? Tak sepatutnya dakwa. Tak. Ketakutan yang melampaui batas. Sebab dia tahu masuk neraka yang tiada kemaafan. Maka dia nak juga pahala. Maka banyak pahala, kita tahu kuncinya apa pada orang-orang kat dunia ni. Maknanya kat akhirat bila dia nak dakwa kita, kuncinya nakkan pahala. Macam mana dunia? Nakkan apa? Duit. Akhirat nakkan apa? Pahala. Sebab kat dunia benda yang berharga ialah mal, duit, emas, perak. Maka orang berebut-rebut terhadap benda tu. Sampai kaya je punya kaya je pun terbuka sekarang ni rahsia orang kaya, macam-macam kaya punya. Sampai tu mimpi-mimpi, ada kawan mimpi-mimpi kaya kawan ni betul-betul kaya dan sebagainya. Ni dunia. Akhirat tak ada dia punya harga duit dan emas, tetapi harga yang paling bernilai pada waktu kita hidup pada akhirat apa? Pahala. Sebab itulah ramai orang yang naik. Masalah sekarang ni kita tak kacau orang dan sebagainya. Nanti orang kacau kamu ke akhirat. Sebab itulah kamu kena banyak buat kebaikan. Mana-mana tempat kebaikan yang kena buat pulun habis. Jangan fikir nanti amalan ni tutup amalan. Jangan fikir macam tu. Takut-takut amalan tu hangus. Ke akhirat tengok tak ada pula amalan tu, lagi pening. Dan maka kita perbanyakkan liyabluwakum ahsanu amal. Allah Ta'ala nak lihat sebanyak mana kebaikan yang kamu boleh lahirkan buat, dalam segi pemikiran, dalam segi perbuatan. Dia puncanya tak ada kasih sayang semua apa, tak terfikir dah. Ke akhirat dia fikir macam mana nak selamatkan diri. Memang akan berlaku benda tu. Sebab saya cakap, yelah, untuk diri sendiri, saya cakap anak saya lah, gini. Tapi saya cakap ustaz tu, betul, itu betul. Tapi kalau kau nanti, insyaAllah, kalau jauh kamu boleh kan nanti, kau boleh cakap, dah. Mula cakap saya dulu kali. Sampai hati tertekan bahawa solat, sampai tertekan, sampai dia marah, lepas tu. Dia tu, jangan nak solat, dah lah. Saya pun dah lalu mana. Memang masuk dah lah, itu, tidak. Dan sampai anak tu memang malas anak tu. Bapak kenapa? Bapak tak solat. Bapak kenapa? Bapak suruh puasa. Apa itu? Anda lepas. Anda lihat lepas. Sebab apa? Dah beri pendakwaan yang kuat tapi tak kuat. Tapi dalam zaman sekarang ni berkaitan dengan sembahyang, dia berkaitan dengan undang-undang. Dia berkaitan dengan undang-undang. Macam ni dah jadi dah ekstrim dah. Jadi nak gaduh dengan anak pula. Dia dah ekstrim, berkaitan dengan undang-undang. Dia sembahyang ni sukarela sekarang ni. Betul tak sembahyang ni sukarela dalam segi pandangan undang-undang? Siapa nak sembahyang boleh, siapa tak nak sembahyang tak masalah. Itu yang saya katakan. Kalau anda sembahyang 11 tahun dia rotan. Itu maksud saya. Jelas bahawasanya kita pun memang persis sangat pasal daripada untuk anak kita. Sebab pun nanti kita tak pun nanti berdahulu kita yang heran. Longgar tu tak boleh kata. Saya suruh saya kasih dia. Dia memang berkaitan dengan umur 10 tahun. Kita kena pukul bukan belasah. Pukul maknanya buat arahan. Dia ada penjelasan. Sampai umur 15 tahun, kalau dia tak sembahyang dan balik dan sebagainya, bukan urusan kita tetapi urusan kerajaan, urusan mahkamah. Kita ada mahkamah syariah, kita ada raja bawah tu, mereka yang bertanggungjawab. Berkaitan dengan dakwaan berkaitan dengan sembahyang ni, kita hanya suruh dia sembahyang tetapi dengan hati yang terbuka. Bukan risau dia ni akan dakwa kita. Dia nak dakwa, biarkan dia. Sebab ke akhirat, kalau dia tak dakwa pun, dia akan cari jalan macam-macam gaya untuk dakwa kalau pahala dia tak banyak. Dia macam bukan bab sembahyang dia, macam-macam dia nak dakwa dia.
macam isteri ke suami ke, jangan terlampau takut berkaitan persoalan yang akan bakal berlaku dengan hari akhirat. Sebab Allah Ta'ala kata, innal hasanat yuzhibukum as-sayyi'at, sungguhnya buat benda yang baik-baik boleh menutup segala apa kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Kalau kita memikirkan je, dia dah sakit lain dah. Dia dah sakit lah, sebabkan anak pergi pasal kita yang sakit, bukan kita punya diri je. Sebab kita kena ingat kaedah dalam agama. Kaedah dalam agama, kita hanya memberitahu, kita hanya memperjelaskan. Kalau kita ada kuasa, kita menggunakan kuasa dengan undang-undang yang sudah diterbitkan oleh agama itu sendiri. Tapi kalau kita tak dapat nak buat dengan kuasa yang, saya hanya nasihat, dia dengar, dia tak dengar, itu bukan masalah. Kita hanya bagi tahu sebab kuasa kita hanya bagi tahu, bukan dengan bagi tahu dengan emosi, bukan bagi tahu dengan marah. Bagi tahu dengan semayang. Tak semayang nanti ada masalah. Lepas tu kita biar. Lepas tu kita nampak je kurang pengetahuan bab semayang, kita bagi tahu sikit demi sikit berkaitan dengan semayang supaya ada rancangan semayang. Walaupun tak semayang, kita nasihatkan dia. Lepas tu boleh jauh dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita doa, kita mengharap dia boleh berubah dengan hati yang tenang, hati yang terbuka. Sebab kita tak boleh ubahkan orang. Allah Ta'ala tak beri kuasa kita ubahkan orang, tak ada. Tak ada. Maka kita dalam keadaan yang hati yang terbuka, hati yang tenang. Sebab nak pergi alam akhirat ni tak boleh dalam keadaan emosi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dalam akhir surah Fajr. Akhir surah Fajr. Maka siapa nak balik kepada Allah Ta'ala, ya ayyuhan, wahai hati yang sudah tenang, irji' ila rabbika radiyatan, balik pada Tuhan kamu dalam keadaan kamu meredai Tuhan dan Tuhan meredai kamu, dan kamu menjadi hamba aku. Allah Ta'ala iktiraf orangnya sebagai hamba, dan masuklah di kalangan tempat yang dimuliakan oleh Allah, syurga. Syurga saja yang kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak dapat. Dalam bab agama ni tak boleh emosi. Ini nampak salah. Dia kena, sebab kita tak boleh ubah orang. Kalau kita ada kuasa, bukan kita ubah orang, kita menegakkan, menjalankan undang-undang yang ditetapkan oleh agama. Ada? Satu. Bukan senang saya datang. Dia punya jawapannya memang semua orang keliru kan. Bab benda ni memang keliru. Kita kat Malaysia ni ada dua fahaman yang kuat. Datang daripada universiti, datang daripada kolej, kebanyakan datang daripada ilmu tiga serangkai: uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Tapi diharamkan ataupun diwartakan sesat oleh jabatan agama Selangor terutamanya, JAKIM ataupun bukan JAKIM, JAIZ dengan MAIS. Jawi pun ada tapi tak kuat, maknanya tak jelaskan begitu benda tu tegas. Sebab lahiran daripada UKM ada tiga serangkai ni. Tiga serangkai ni: uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Bila kita belajar bab benda ni, dia ada benda yang tak sama macam mana yang dikatakan uluhiyah, tak sama macam mana yang dikatakan rububiyah, asma' dan sifat. Asma' dan sifat. Asma' ni nama-nama Tuhan. Yang kita tahu ada 99 nama. Nak mengenal Allah dengan 99 nama. Berapa ramai kat sini yang kenal Allah Ta'ala dengan 99 nama dan pakai? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi berat nak pakai 99 nama. Ini satu. Dan benda ni bergaduh, berperang dengan satu kumpulan.
Satu kumpulan yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah daripada pihak-pihak yang belajar di universiti juga, universiti Maghribi, di universiti dan sebagainya, Azhar pun ada dan sebagainya. Dan ada kalau macam ni majoriti pondok, iaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua-dua ni sekarang ni bergaduh. Kat sini kata ni salah, kat sini kata ni salah, ini salah. Masyarakat dah pening. Macam Allah Ta'ala ada tempat, Allah Ta'ala tak bertempat. Dua ni kata, masa tu nak pegang ada tempat ke tak ada tempat. Kalau saya tengok orang tu orang awam, saya diam ni. Sebab biar orang awam saya diam. Sebab kalau dia nak tahu, dia kena belajar. Dia kena belajar. Maka benda ni saya nak jelaskan, masa lagi banyak benda yang saya nak kemukakan. Tetapi ahli sunnah wal jamaah yang Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ariyah Maturidiyah ni, mereka ni mereka ni betul, tetapi kelemahan mereka ni apa? Masih lagi ke belakang, bukan ke depan. Mereka bukan ambil jalan untuk mudahkan orang faham, tetapi ambil jalan supaya orang lagi pening. Ini jadi pening. Yang tiga serangkai ni pula, dia ambil jalan orang senang faham. Dia ambil jalan untuk senang faham, dan Quran dan hadis untuk orang senang faham, tetapi ada keraguan. Ini jadi dua-dua ni berlaga. Saranan saya, nasihat saya, kalau nak belajar sesuatu benda, nak belajar sesuatu benda, buat tauhid ni, kena belajar asas tauhid tempatan tu dulu. Macam kat Malaysia ni, kefahaman Asy'ariyah dan Maturidiyah, majoriti masyarakat macam tu. Maka belajar tu. Dah belajar benda tu, nak tahu berkaitan dengan tiga serangkai. Kalau ada orang mengajar tiga serangkai, kita menghormati juga, kita dengar. Tetapi kalau ada benda yang berlaga, kita tanya dengan dia jawab. Kalau kita rasa keraguan masa tu betul ataupun salah, macam polis, dia ada ustaz, dia tak nak kunut, dia tak nak baca ni, tak nak baca ni. Lepas tu bila saya datang dan sebagainya mengajar situ, dia datang ke ustaz tu, jumpa dengan saya dan ustaz yang lain untuk bincang. Lepas tu saya cakap dengan ustaz tu, dia cakap Malaysia ni, dia punya kefahaman majoriti pada zaman dulu lagi Abu Asy'ari dan Abu Maturidiyah. Dan kaedah kitab-kitab yang kamu belajar banyak sama. Dan kitab ni pun ada juga dan ada hujah-hujahnya. Dan sekarang ni benda yang lama ada. Orang dah belajar. Kamu nak kata benda tu salah atau betul, kena datang pada ulama ni, jangan datang pada masyarakat awam. Orang tak faham. Bincang dengan mereka untuk nak tahu mana yang betul yang salah, mana tu yang betul, dan benda yang salah kita perbaiki. Tetapi kalau dua-dua ni, zaman sekarang ni, apa masalah berlaku sekarang? Dua-dua ni masih menghidupkan sifat ego. Ahli sunnah wal jamaah ada sifat ego, tiga serangkai ada sifat ego. Macam mana nak baiki dengan ego? Kita nak menjelaskan masyarakat ialah dengan terbuka. Kak Sekawan ni kata apa? Ni semua yang kawan-kawan saya, semua yang belajar dan saya orang kampung, tak boleh nak dalil, tak perlu untuk dalil. Bila benda ni tersebar pada orang lain, belajar ikut dalil mana boleh. Dalam kaedah kita belajar akidah, kita kena ada dalil. Ma'rifah, maksud ma'rifah, kenal Tuhan, i'tiqad dan jazim, pegangan yang kukuh, mutabatul waqi', ikut kaedah yang betul. Anil dalil, paksikan dalil. Tiba-tiba kahwin kata tak ada dalil. Pening. Ni pegangan. Lepas tu yang kat sini pula, dia cari kesalahan, tetapi bukan untuk nak menjernihkan keadaan. Jadilah pergaduhan. Yang kat sini suruh cari gaduh, yang kat sini nak mempertahankan tetapi dengan cara yang tak ilmiah, jadi serba salah. Macam saya lihat pun cakap ni, masyarakat tengok ni pening. Maka sebenarnya guru-guru agama ni, kalau jadi guru agama tak belajar berkaitan dengan ihsan, penyucian hati, tak menggunakan ego, panggil iblis, kalau benda tu tak buang, dia rosakkan keadaan. Sebab dia ambil masyarakat kepada diri je, bukan kepada Allah. Benda ni yang masalah. Maknanya nak belajar ni, macam saya belajar dengan guru macam ni, saya sabar. Saya tengok guru cakap dia ni mengaku lah, tak betul belajar. Kita belajar sampai kita dah belajar, dah faham dan sebagainya. Kadang-kadang saya dengan guru cakap tak boleh cakap macam ni tuan dan sebagainya. Bukan orang ramai, maknanya saya dengan rumah je, kat rumah je cakap tak boleh tuan cakap macam ni, semua begini-gini. Dia nak marah. Saya cakap tuan kenapa nak marah? Hadis Nabi kata gini-gini, dia diam. Lepas tu bila dia mengajar dia tak sebutlah perkataan tu. Kadang-kadang guru-guru ni dia melahirkan fitnah. Guru-guru ni melahirkan sebab
Sebab itulah Rasulullah kata ke akhirat nanti orang yang paling awal masuk neraka di kalangan 3 orang ulama. Sebab tugas mereka untuk memperbetulkan masyarakat ikut kaedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita zaman sekarang ni ikut kaedah apa? Ikut keadaan pendapat diri masing-masing. Ini masalah. Kita belajar agama, rendahkan diri terhadap apa yang Nabi nak. Tapi kebanyakannya nak ikut apa yang dia nak. Ini masalah. Mudah-mudahan saya rasa dah cukup. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap saya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah yang Maha mengetahui segala rahsia-rahsia kami, ya Allah. Apabila segala dosa besar dan dosa kecil yang telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Apabila segala dosa besar dan dosa kecil bagi ibu bapa kami, ya rahmatkanlah mereka sentiasa. Apabila segala dosa besar dan dosa kecil bagi pasangan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup, yang sudah meninggal, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan yang sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, supaya selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma arham lana wa barik lana fi Ramadan, wa ballighna lailatul qadr, wa ballighna lailatul qadr, wa ballighna lailatul qadr biqiyam wa salam, ya Arhamar Rahimin. ربنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم إلا عبادك وليدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لنا والوالدين ولمن دخل بيتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.